Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita bertemu kali ini di dalam majlis ilmu, yang mana insyaAllah pada kali ini saya akan meneruskan pengajian kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu satu kitab yang dihimpunkan di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW dan athar para salafus salih yang berkaitan dengan akhlak dan adab sebagai seorang Muslim. Yang mana kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana nama sebenarnya ialah Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi bab pada kali ini iaitu bab yang berkaitan dengan babu raham man fil ard. Itu bab pada menyatakan sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW, kita hendaklah kembali kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam bab ini, iaitu bab hendaklah kita menyayangi makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Jadi satu hadis yang disebutkan di sini dalam bab ini, iaitu hadis mauquf, iaitu hadis yang disebutkan sebagai hadis yang mauquf. Hadis yang mauquf ini iaitu hadis yang dikatakan sanadnya sampai hanya kepada sahabat Nabi SAW, dan ulama menyebut isnaduhu sahih. Dan sanad hadis yang mauquf ini adalah sanad yang sahih. Jadi riwayat hadis ini ataupun hadis yang mauquf ini, iaitu athar sahabah ini, dia adalah sahih. Baik, disebutkan di sini iaitu haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik ibn Umair an Qabisah ibn Jabir an Umar radhiyallahu anhu qala la yarhamu man la yarham wa la yughfaru liman la yaghfiru wa la yutabu ala man la yatubu wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Baik, hadis yang mauquf ini ataupun athar yang mana sanadnya sampai kepada sahabat Nabi SAW dan sanadnya sahih, yang mana dia daripada Qabisah, daripada Qabisah bin Jabir radhiyallahu anhu,
yang mana dia meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, dia telah berkata, maksudnya Umar radhiyallahu anhu telah berkata, tidak akan dikasihi sesiapa yang tidak mengasihi, dan tidak akan diampuni bagi sesiapa yang tidak mengampuni ataupun memaafkan, dan tidak akan diberi taubat ke atas orang yang tidak bertaubat, dan tidak akan dijaga sesiapa yang tidak menjaga. Jadi maksud daripada asar yang kita baca ini, yang mana anjuran ini terkandung dalam riwayat yang lain, seperti mana yang baginda Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, yang mana Nabi SAW bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat seperti Ibn Umar radhiyallahu anhu ni, sesuatu yang mereka jelaskan itu adalah bersumber daripada Nabi SAW juga. Dan apa yang dapat kita ambil pengajaran daripada kata sahabat berdasarkan apa yang diberitahu oleh Nabi SAW, berdasarkan asar ini dan juga hadis yang saya baca tadi, iaitu yang pertama, asar termasuk hadis yang saya baca tadi menggalakkan kita semua ini sebagai umat Nabi SAW supaya menyayangi semua makhluk. Semua makhluk, sama ada di kalangan manusia, adakah dia itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Termasuk juga kita ni wajib menyayangi binatang. Bukan saja manusia, kita juga wajib menyayangi binatang. Seperti mana contoh yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dia menyayangi kucing. Dan kita juga digalakkan supaya menyayangi binatang. Jadi yang kedua, yang dimaksudkan rahmat di sini dalam hadis ini, yang dimaksudkan rahmat ataupun kasih sayang dalam hadis ini ataupun asar yang kita baca tadi adalah rahmat, kasih sayang dengan kita memberi makan, memberi minum kepada makhluk-makhluk Allah, dan meringankan beban ataupun sesuatu barang yang dibawa oleh orang yang lain, dan juga tidak boleh berlebih-lebihan ketika memukul, pukulan yang dibenarkan oleh syarak. Jadi ini adalah rahmat ataupun kasih sayang kita kepada sesama makhluk yang kita boleh zahirkan, tunjukkan kepada mereka. Yang mana kita ini ada orang yang kita sayang, maka itu adalah satu rahmat yang Allah limpahkan kepada kita semua supaya kita sini sentiasa berkasih sayang sesama makhluk. Baik, yang ketiga, orang yang tidak menyayangi orang lain, dia tidak ada sifat menyayangi sesama hamba Allah, dia tidak ada sifat menyayangi sesama makhluk, seperti mana disebutkan tadi, maka dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat dari makhluk adalah kasih sayang. Rahmat ataupun rahmah yang disebut dalam hadis kita baca tadi, rahmah daripada makhluk adalah berbentuk kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan rahmat daripada Allah adalah berbentuk keredaan kepada orang yang berbuat kasih sayang. Jadi orang yang menyayangi hamba Allah, menyayangi makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ini, maka dia mendapat keredaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, orang yang tidak menyayangi orang yang lain,
dengan cara berbuat baik kepada mereka, dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berupa keredaannya. Seperti mana zahir hadis yang kita baca tadi. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita digalakkan dalam hadis ini supaya kita ni menyayangi hamba-hamba Allah dan makhluk-makhluknya, seperti mana yang diperintahkan dalam agama Islam. Dan kita kena ada sifat memaafkan kesalahan orang yang lain, seperti mana disebut oleh Umar radhiyallahu anhu, la yughfar liman la yaghfir, maka dia tidak akan diampuni jika dia tidak mengampuni kesalahan orang yang lain. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ada sifat yang mulia ini, mengasihi orang yang lain dan juga mengasihi makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan kita kena ada sifat memaafkan kesalahan orang lain, kerana diri kita sendiri juga tidak sempurna, memiliki kesalahan. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita ini memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan dengan sifat ataupun akhlak yang mulia itu, orang lain juga memaafkan kesalahan kita. Dan disebut dalam hadis ataupun riwayat yang lain yang berkaitan dengan tajuk yang kita baca ini, yang mana satu hadis lagi disebutkan di sini, iaitu hadis marfu'. Yang mana hadis al-marfu' ini ataupun hadis yang sanadnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Ziyad ibn Mikhraq an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala rajulun ya Rasulullah inni la azbahu syah fa arhamuha, atau qala inni la armahu syah an azbahaha, qala wa syah in rahimtaha rahimakallahu marratain. Hadis yang sahih ini disebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, iaitu satu hadis yang diriwayatkan di sini juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam kitab Musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan hadis ini maksudnya daripada Muawiyah ibnu Qurrah, daripada ayahnya Qurrah ibnu Iyas. Dia berkata, seorang lelaki telah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini berkata, itu sahabat Nabi, dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ingin menyembelih kambing biri-biri. Lalu aku berasa kasihan kepadanya. Nak sembelih kambing, dia rasa kasihan. Ataupun dia telah berkata, sesungguhnya aku berasa kasihan kepada kambing biri-biri ini untuk aku menyembelihnya. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kambing biri-biri itu sekiranya engkau mengasihinya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kamu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sebanyak 2 kali. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja dituntut untuk mengasihi, menyayangi makhluk Allah di kalangan manusia ini, kita juga dianjurkan untuk supaya mengasihi, menyayangi makhluk-makhluk yang lain. Sehingga disebut oleh Nabi sebanyak 2 kali.
dalam hadis ini, maka jika engkau mengasihi kambing ini, maka Allah juga akan mengasihi kamu ataupun menyayangi kamu. Jadi hadis ini menganjurkan kita supaya kita ini ataupun menggalakkan kita ni supaya kita ni ada sifat bersimpati dan mengasihi ke semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup di atas muka bumi ini. Bagi makhluk-makhluk Allah yang tidak membahayakan diri kita, yang tidak mengancam nyawa kita, maka kita mengasihinya, menyayanginya. Dan jika ada makhluk-makhluk yang membahayakan kita, syarak membenarkan kita membunuhnya, seperti ular yang berbisa yang tidak mematuk kita, ataupun binatang-binatang ganas yang lain, yang mana kita ni menjadi mangsanya ataupun menjadi makanannya, yang diharapkan kita ni supaya menjauhkan diri daripada makhluk-makhluk yang seperti itu. Adapun makhluk-makhluk yang lain yang jinak, yang kita bela, yang boleh kita jadikan dia sebagai sesuatu yang kita boleh kasihani dia, menyayanginya, memberi makan kepadanya, maka kita dianjurkan oleh Islam supaya kita mengasihinya, menyayanginya. Dan juga disebutkan lagi dalam hadis yang seterusnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, iaitu satu hadis yang berdarajat hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, termasuk juga Imam Abu Daud, termasuk juga Ibn Hibban, termasuk juga Al-Hakim. Satu hadis marfu', yang mana hadis ini adalah hadis yang marfu', yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Hadis ini daripada Aba Uthman Maula Al-Mughirah ibn Syu'bah yaqulu sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq Abul Qasim yaqulu la tunza'u ar-rahmah illa min syaqiyyin. Jadi hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku telah mendengar Nabi SAW yang bersifat benar lagi dibenarkan. Ini pujian sahabat kepada Nabi SAW. Nabi dia bersifat benar lagi dibenarkan. Yang mana diberi gelaran Abul Al-Qasim SAW, iaitu baginda Nabi SAW. Dia bersabda, tidak akan dicabut atau ditanggalkan sifat kasih sayang pada diri seseorang itu melainkan dengan seseorang yang celaka. Seorang yang celaka. Jadi apa maksud hadis ini? Hadis ini ulama menyebut yang pertama, sifat rahmah ataupun kasih sayang ini adalah sifat yang sangat penting di dalam diri seseorang yang mengaku beriman dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belas kasihan ataupun kasih sayang ini adalah salah satu daripada sifat-sifat baginda Rasulullah SAW, serta sifat yang paling menonjol daripada kalangan umat ini. Jadi sifat kasih sayang ini sifat yang ada dalam diri Nabi SAW. Dan kita sebagai umatnya, kita kena tonjolkan sifat kasih sayang ini seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Dan juga seperti mana disebut dalam Al-Quran, surah Al-Fath ayat 29, yang mana orang yang beriman ini ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sesama mereka. Jadi tidak ada istilah kebencian di dalam diri mereka sesama mereka. Mereka ada sifat kasih sayang. Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam berbagai peristiwa dan keadaan, mereka itu sentiasa ada sifat berkasih sayang sesama mereka. Inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, sesama kita ni yang seakidah, iaitu kita ni berpegang dengan
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kena ada sifat yang seperti itu, berkasih sayang sesama kita. Kita tidak ada boleh ada sifat berhasad dengki untuk merosakkan saudara kita ataupun menjatuhkan saudara kita daripada nikmat ataupun daripada kedudukan berbentuk nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Kita kena tanamkan dalam hati kita, jiwa kita, rasa suka, gembira dengan kelebihan yang Allah kurniakan kepada saudara kita, dengan kejayaan yang Allah kurniakan kepada saudara kita. Kita kena rasa suka, gembira, senang hati, dan kita sokong dan kita memberi galakkan di dalam diri saudara kita itu supaya dia lebih berjaya di masa hadapan. Maksudnya kita memberi sokongan moral kepada saudara kita supaya dia lebih berjaya di dalam hidupnya. Jadi sifat itulah yang perlu kita tanam di dalam diri kita. Kita tidak boleh ada sifat mementingkan diri, nak menjatuhkan saudara kita untuk kita mendapat seperti mana yang dia dapat. Sebenarnya masing-masing kita ini ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Tidak ada kelebihan itu pada diri saudara kita. Dan saudara kita juga hendaklah dia memahami bahawasanya kita ini ada kelebihan yang dia tidak ada, dan dia sendiri mempunyai kelebihan yang dia ada, kita tak ada. Jadi kita kena saling meraihkan dan saling bekerjasama. Kelebihan yang dia ada, dia sumbangkan kepada masyarakat, dan kelebihan yang kita ada, kita sumbangkan kepada masyarakat. Jadi saling berkongsi dengan kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita. Dan yang kedua, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi seseorang apabila dia memiliki sifat rahmah ataupun sifat kasih sayang ini. Maka dia akan ada kebahagiaan di dalam dirinya. Dan ini merupakan sesuatu nasib buruk ataupun sesuatu yang buruk jika seseorang itu tidak ada sifat kasih sayang di dalam dirinya. Dan dia adalah sesuatu seperti mana yang Nabi sebut, huwa min syaqiyyin, maka dia tergolong dalam golongan orang yang celaka hidupnya di dunia dan di hari akhirat kelak, kerana dia tidak ada sifat kasih sayang di dalam dirinya kepada sesama hamba Allah di kalangan manusia dan makhluk Allah yang lain. Dan seterusnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawa hadis yang lain, iaitu babu rahmatil ayal, itu bab pada menyatakan kasih sayang kepada keluarga. Ini diterangkan oleh Nabi SAW secara khusus. Tadi diterangkan oleh Nabi SAW dan sahabat Nabi secara umum, berkasih sayang sesama makhluk yang dianjurkan oleh syarak. Dan seterusnya Nabi SAW menyebut secara khusus, iaitu hendaklah kita berkasih sayang kepada ahli keluarga kita. Seperti mana hadis yang disebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana baginda Nabi SAW bersabda, kana Nabi SAW, yang mana daripada hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Nabi SAW arhaman nasi bil ayal, wa kana lahu ibnu mustarda'un fi nahiyatil Madinah, wa kana dhi'ruhu qaina, wa kunna na'tihi wa qad dakhana al-bait bi idkhirin fayuqabbiluhu wa yashummuh. Jadi hadis yang sahih ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana dia berkata, adalah Nabi SAW adalah seorang yang paling penyayang kepada ahli keluarganya. Ini sifat Nabi yang mulia. Jadi sahabat tengok sifat Nabi ini, dia sangat menyayangi keluarganya yang mulia.
Pernah Nabi SAW mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Ibrahim. Yang mana Ibrahim ni dia disusukan di pinggir kota Madinah, di mana suami penyusu bayi itu yang bernama Ibrahim, anak baginda Rasulullah SAW, adalah seorang tukang besi. Suami kepada ibu penyusu itu adalah seorang tukang besi. Jadi kami pernah datang bertemu dengannya, dan dia ketika itu dia mengasapi rumahnya dengan izkir, iaitu sejenis wangian. Lalu baginda Nabi SAW pun menciumnya, iaitu mencium anak lelakinya Ibrahim dan mengucupnya. Ini antara sifat kasih sayang Nabi SAW kepada ahli keluarganya, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW di hadapan sahabatnya yang mulia, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu berkenaan dengan perkara ini dalam riwayat ini. Dan kita sebagai umat Nabi SAW, kita kena tanamkan sifat kasih sayang ini seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi antara syarah hadis ini yang saya ringkaskan di sini, ulama memberitahu kepada kita, yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita betapa mulianya akhlak Nabi SAW dan kasih sayang Nabi SAW kepada ahli keluarganya dan hamba Allah yang lemah, iaitu orang yang lemah, seperti mana yang Nabi tunjukkan kasih sayang kepada anaknya yang masih kecil ketika itu, yang masih menyusu badan, yang bernama Ibrahim. Jadi sifat ini kita kena tanamkan dalam diri kita. Jadi nak berakhlak seperti mana akhlak Nabi ini, kita kena latih diri kita seperti mana yang ditunjukkan akhlak yang mulia ini oleh Nabi SAW. Maka kita kena ikut seperti mana Nabi buat. Kita perlu latih jiwa kita, diri kita ini dengan akhlak yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Yang kedua, hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawasanya boleh kita meminta penyusuan daripada wanita yang lain. Ini tidak ada halangan, tidak ada larangan daripada Islam. Jadi kita boleh hantar anak kita untuk disusukan oleh ibu susuan yang lain. Baik, yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan sifat rahmah ataupun kasih sayang terhadap ahli keluarga, anak-anak kita. Dan kelebihan kita ni mencium anak-anak yang kecil. Itu tanda bukti kita ni ada sifat rahmah ataupun kasih sayang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Seperti hadis yang kita baca tadi, barang siapa yang ada sifat kasih sayang terhadap makhluk Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayanginya. Dan barang siapa dia tidak ada sifat kasih sayang dalam dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala membencinya. Dia tidak akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sedikit yang dapat saya sampaikan dalam bab ini dan dalam tajuk ini dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat sesuatu yang memberi manfaat kepada diri kita, dan dia menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sama-samalah kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Allah kasih dan Allah redha. Jadi saya mohon maaf jika tersilap sebutan, penyampaian dan sebagainya. Jadi saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
dengan izin dan kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan para hamba Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi selepas salat subuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Seperti mana terkandung dalam doanya setiap kali selepas salat subuh, dan kita pun boleh beramal membaca doa tersebut, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Itu yang utama dan yang pertama sekali diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini, iaitu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, dan aku memohon kepada Engkau rezeki yang baik, yang halal, yang berzat, yang elok. Dan yang ketiga, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa amalan mutaqabbalah, iaitu supaya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat di dalam majlis ilmu kali ini. Jadi pada slot yang kali ini ataupun siri yang seterusnya yang saya akan bawa pada kali ini, iaitu kita sambung lagi pengajian kitab Al-Adabul Mufrad dalam bab tabassum, iaitu bab pada menyatakan senyum. Jadi kita kena faham di dalam bahasa Melayu kita, senyum dan ketawa itu adalah sesuatu yang berbeza. Senyum dalam bentuk yang lain, dan yang kedua ketawa. Ketawa ini ada orang dia ketawa bergelak. Kalau bahasa kita kata bergelak sampai ke tahap boleh membawa kepada kematian. Ada orang yang seperti itu. Adapun dalam bab senyum yang disebut dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, dibawakan di sini satu hadis, yang ke-250. Hadis ini hadis marfu'. Hadis ini adalah hadis yang marfu'. Hadis yang ke-250 ini adalah hadis yang marfu' dan dia adalah hadis yang sahih. Baik, satu hadis, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi yamanin ala wajhihi mashah malakin fadakhala Jarir. Dalam hadis ini, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, satu hadis yang mana disebutkan di sini, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk dari pintu itu, akan masuk daripada pintu itu seorang lelaki yang baik lagi berkat. Atas wajahnya terdapat usapan malaikat. Kemudian telah masuk daripada pintu itu Jarir radhiyallahu anhu. Itu seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang mulia. Bahawasanya sahabat yang mulia ini dia adalah seorang sahabat yang beruntung, dan dia tergolong dalam golongan ahlul jannah, ahli syurga. Yang mana sifat sahabat ini, dia seorang sahabat yang terbaik, yang dia mempunyai akhlak yang cukup baik, orang yang mentauhidkan Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik.
Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita supaya kita ini memuliakan seseorang, seseorang yang soleh, yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah. Kita hendaklah memuliakannya, dan kita hendaklah berlemah lembut dengannya, dan hendaklah kita ni menunjukkan rupa paras yang tersenyum ketika mana orang itu datang kepada kita. Jadi yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kelebihan seorang sahabat, iaitu yang bernama Jaril bin Abdillah radhiyallahu anhu. Yang mana sahabat ini dia mempunyai kelebihan di dalam dirinya, yang mana dia seorang yang mentauhidkan Allah, beriman, dan seorang yang ada akhlak yang mulia, yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan para sahabatnya, dan termasuk juga dalam satu riwayat lagi yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, yang mana hadis ini hadis marfu', hadis yang marfu', hadis yang sahih, yang sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini hadis ini an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan qattu hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassamu sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi faqalat ya Rasulullah inna an-nasa idza ra'awul ghaima farihu wa raja'a an yakuna fihi al-matar wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhika al-karaha faqala ya Aisyah radhiyallahu anha ma yu'minni an akuna fihi adabun udhiba qaumun birih wa qad ra'a qaumunil adaba minhu faqalu hadha 'aridun mumtiruna. Hadis yang sahih ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dia adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ibu kepada orang yang beriman. Dia berkata, tidak pernah sama sekali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga aku nampak anak lidah ataupun tekak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini dia tersenyum saja. Telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melihat awan ataupun dia melihat angin, maka dikenali pada wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riak wajahnya ataupun sifat wajahnya. Maka aku telah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini isteri yang salihah, yang mulia. Dia memanggil dengan gelaran yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, wahai pesuruh Allah, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat awan mendung, awan yang mendung, kalau kita bahasa kita panggil pokok hujan, maka mereka berasa gembira dengan harapan ia membawa hujan. Sedangkan aku ini, iaitu Aisyah berkata, sedangkan aku ini melihat, apabila engkau melihat awan yang mendung, kelihatan pada wajah engkau rasa tidak suka, tak selesa, rasa macam takut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi beritahu isterinya, wahai Aisyah, apakah tanda itu akan menjadikan aku tenang, iaitu awan mendung itu, sekira padanya adalah azab Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada satu kaum telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Dan sesungguhnya telah melihat satu kaum akan azab daripada Allah. Lalu mereka telah berkata, ini ialah awan yang akan membawa hujan kepada kita. Seperti mana yang Allah beritahu dalam surah Al-Qaf ayat 24. Jadi ini sifat yang ada dalam diri baginda Nabi SAW, iaitu Nabi ketawa dan tersenyum. Ketawa dalam bentuk yang cukup indah, yang cukup cantik, dan Nabi tersenyum. Ini antara akhlak baginda Nabi SAW yang kita perlu ikuti dan amalkan. Nabi tidak pernah ketawa terbahak-bahak, ketawa sehingga termuntah, ketawa sehingga pingsan. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Dan kita apabila ketawa, hendaklah ketawa dalam bentuk yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketawa dalam bentuk yang Allah murka, yang Allah benci. Sekarang kita akan masuk beberapa hadis berkenaan dengan ketawa yang boleh menyebabkan hati kita menjadi keras. Jadi ketawa sekadar yang perlu, seperti mana dicontohkan oleh Nabi SAW, ketawa dalam bentuk yang membawa kepada senyuman. Yang mana syarah kepada hadis ini, ulama menyebut yang pertama, ketawanya baginda Rasulullah SAW hanya berupa senyuman bila mana baginda Nabi SAW merasa senang hati dan kagum dengan sesuatu. Yang kedua, banyak ketawa, iaitu ketawa terbahak-bahak, ketawa sampai muntah, ketawa sampai pingsan, ada yang ketawa sehingga mati. Maka banyak ketawa bukanlah sifat orang-orang yang soleh. Kerana sifat ketawa yang melampaui batas ini akan menyebabkan mati hatinya. Boleh menyebabkan hatinya itu tidak sensitif lagi dengan apa yang Allah firmankan dan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Yang ketiga, hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawasanya hendaklah kita ada sifat takut kepada hukuman dan siksaan ataupun azab, bala, bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ada perasaan takut dalam hati kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW, dan sifat ini ada dalam diri baginda Rasulullah SAW. Dan untuk kita berjenaka, lawak yang dibolehkan oleh syarak, ada contohnya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Seperti mana yang ditunjukkan sifat ini oleh Nabi SAW dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini dihimpunkan sifat-sifat baginda Nabi SAW oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 297 Hijrah rahimahullahu ta'ala. Antara kisah yang terdapat dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, antaranya kisah baginda Rasulullah SAW pernah berjenaka ataupun melawak dengan seorang wanita yang tua. Jadi untuk berjenaka, berlawak, hendaklah melawak dengan sesuatu perkara yang benar, seperti mana yang ditunjukkan contohnya oleh Nabi SAW. Bukan kita boleh melawak dengan sesuatu yang kita bawa daripada sumber yang dusta ataupun tipu. Nak orang gelak, dia buat tipu. Jadi ini tidak digalakkan, tidak dibenarkan oleh syarak. Yang mana pada satu hari baginda Rasulullah SAW telah bertemu dengan seorang wanita yang tua. Lalu baginda Nabi SAW berkata kepada wanita tersebut,
Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memasukkan maksudnya di sini orang tua itu, seorang wanita tua itu dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tua itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia membuat permohonan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memasukkan aku ke dalam syurganya." Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ummu Fulan, sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki ke dalamnya orang yang tua." Lalu perawi hadis ini berkata, wanita itu ketika itu berpaling daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menangis. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat supaya memberitahu kepadanya. Nabi kata kepada sahabat, "Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Innallaha ta'ala yaqulu inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba." Yang mana Nabi menyuruh sahabat memberitahu kepada wanita itu bahawa tidak akan masuk ke dalam syurga itu dalam keadaan tua. Maksudnya fizikalnya tidak akan tua ketika masuk ke dalam syurga itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka, ahli syurga itu, dengan ciptaan yang istimewa. Serta kami jadikan mereka itu sentiasa dalam keadaan anak dara." Maksudnya yang tidak pernah disentuh oleh manusia yang lain. Seperti orang yang tidak pernah disentuh oleh manusia yang lain. Jadi cantik isteri mereka sentiasa darah. Yang tetap mencintai pasangannya. Serta yang sebaya umurnya. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga ayat 37. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang tua di dunia ni, yang mana dia akan kembali masuk dalam syurga dalam keadaan fizikalnya muda kembali. Itu maksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gurauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bergurau pun dalam bentuk yang benar, bukan bentuk yang menipu orang. Jadi dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bergurau senda dengan kanak-kanak untuk mengembirakan mereka. Seperti mana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini, aqaltu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin min dalwi. Maksudnya seorang sahabat ni, iaitu Mahmud bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu, dia kata, aku ingat lagi suatu umur aku ketika itu 5 tahun, yang mana Nabi SAW pernah menghirup air daripada satu penyedok air menggunakan mulutnya, lalu Nabi menghembuskan air itu ke muka aku. Ini gurauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi berkata Imam Syihabuddin Al-Qastalani dalam kitabnya Irsyad
As-Sari li Syarhi Sahih Al-Bukhari. Itu satu kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari, yang mana perbuatan Nabi SAW tersebut adalah bertujuan untuk bergurau ataupun untuk at-tabrik, mendatangkan keberkatan kepada Mahmud ataupun kanak-kanak yang bernama Mahmud ketika itu, seorang sahabat Nabi. Seperti mana baginda Nabi SAW selalu melakukannya dengan anak-anak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini sifat baginda Nabi SAW yang mulia. Nabi hirup air itu dan menyemburkan ke muka sahabat yang kecil ketika itu yang bernama Mahmud. Tujuannya Nabi nak bergurau dan memberi keberkatan kepada dirinya dengan air yang Nabi semburkan kepada kanak-kanak tersebut yang bernama Mahmud ketika itu. Dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang masih kecil ketika itu. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan guruan senda baginda Nabi SAW dengan para sahabatnya. Jadi ketika mana kita nak melawak, kita nak bergurau senda, kita bergurau senda dengan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang dusta ataupun bohong, seperti mana contoh yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan apa yang dapat kita simpulkan di sini, antara etika ataupun garis panduan untuk kita melawak dengan seseorang itu, seperti mana diringkaskan di sini. Yang pertama, kita tidak boleh melampaui batas sehingga meninggalkan tanggungjawab dan kewajipan yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita laksanakannya. Jadi tidak salah bagi seorang Muslim ini untuk dia bergurau senda dengan sesuatu yang dapat menenangkan hatinya. Tidak salah baginya menghiburkan dirinya dan juga kawan-kawannya dengan sesuatu hiburan yang ringan. Akan tetapi janganlah sampai menjadi kebiasaan pada setiap masa, sampai kerap sangat nak bergurau senda. Jadi kalau kita ingin bergurau senda sehingga menyebabkan kita terhalang melakukan perkara-perkara yang wajib, sehingga bergurau senda pada waktu yang tak sepatutnya, melawak pada waktu yang tak sepatutnya, maka itu tidak dibenarkan. Contoh nak solat berjemaah di masjid, kita tengok Tok Bilal dah iqamah, kita sepatutnya duduk dalam saf bersedia untuk solat bersama imam. Tiba-tiba dalam masa itu kita masih duduk bergurau senda melawak lagi dengan kawan kita di dalam masjid, sedangkan kita berada di dalam masjid dan duduk dah di dalam saf, dan kita tidak perlu bergurau senda sehingga menyebabkan kita ni memanjangkan waktu kita melawak dengan kawan kita dan sehingga menyebabkan mengganggu jemaah yang lain, dan kita pula tidak solat ikut imam seperti mana yang telah ditetapkan oleh syarak. Apabila imam takbir, maka kita pun turut kena takbir. Tidak boleh lagi kita melakukan perkara-perkara yang lain. Baik, yang kedua, kita tidak boleh menjadikan maruah seseorang itu sebagai senda gurau. Kita tidak boleh mengaitkan maruah seseorang itu sebagai senda gurau. Seperti mana kita melakukan perbuatan tersebut yang boleh menyebabkan kita ini mencemuh ataupun merendah-rendahkan orang lain. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 11, yang maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah satu puak daripada kaum lelaki mencemuh, menghina dan merendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuh itu lebih baik daripada mereka. Jadi jangan kita gunakan ayat-ayat nak bersenda gurau kita menghina orang lain. Baik, yang ketiga, kita tidak boleh menipu dalam lawak kita ataupun senda gurau kita, seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dan satu riwayat, wail
lilladina wailil ladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakdzibu wailul lahu. Rawahu Tirmidzi. Ini maksud hadis ini, Nabi kata celakalah bagi orang yang bercakap suatu percakapan supaya orang ramai ketawa dengan pembohongan tersebut. Celakalah baginya. Jadi Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dan kitabnya Tuhfah Al-Ahwadi mensyarahkan hadis ini. While celaka dalam hadis ini membawa maksud kecelakaan yang besar ataupun lembah yang dalam. Dan maksud hadis ini juga menyebut yang daripada kata liyudhik, supaya dia dapat memberi orang ketawa, yang membuat orang ketawa, yakni ketawa dengan perkataannya ataupun pembohongannya. Jadi maksud daripada hadis itu ialah bahawasanya jika seseorang itu bercakap dengan perkataan yang benar untuk dia berlawak dengan sesuatu kaum ataupun dengan seseorang, maka tidak mengapa kalau lawak dia tu lawak yang benar. Ini seperti mana yang berasal daripada kisah Umar radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda marah terhadap beberapa orang ummahat, iaitu isteri-isteri Nabi, yang mana lawak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlaku melainkan dalam bentuk kebenaran, tidak menyakitkan hati dan juga tidak melampaui batas. Yang seterusnya, kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat yang mempermainkan syiar agama ketika mana kita hendak berjenaka, bergurau senda ataupun melawak. Ini seperti mana yang Allah sebut dalam satu ayat surah Al-An'am ayat 70. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Maksudnya, dan hendaklah kamu menjauhkan diri kamu itu daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Jadi ayat ini menunjukkan larangan kepada kita untuk kita ni jangan mempermain-mainkan agama. Guna agama untuk melawak tak boleh. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melawak, jadi itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan untuk kita melawak berjenaka supaya orang ketawa, hendaklah kita melawak dalam bentuk yang benar, yang betul. Jadi bagi sesiapa yang hendak ketawa, hendaklah ketawa sekadar yang dibenarkan oleh syarak. Bukan ketawa sehingga menyebabkan kita ini orang kata apa, seperti yang disebut oleh Nabi, hati itu akan menjadi keras, seperti mana disebut dalam hadis yang akan saya baca ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi hadis ini hadis yang ke-252. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqilat dhahik fa inna kathratat dhahik tumitul qalb. Yang mana hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sedikitkanlah kamu akan ketawa. Ketawa terbahak-bahak, gelak teruk sangat. Nabi kata, sedikitkanlah kamu akan ketawa, kerana sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW bukan tak boleh ketawa, tetapi ketawa ni ketawa yang sekadar yang perlu sahaja. Tidak boleh ketawa sehingga boleh mengeraskan hati ataupun mematikan hati. Wal'ayyadu billah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong
dalam golongan orang yang dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang saya baca tadi, hadis yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pertama dalam hadis ini terkandung ancaman bagi orang-orang yang banyak ketawa. Orang kata apa? Gelak sampai lupa diri. Dan dia lalai dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat. Kerja dia bergelak, ketawa saja. Sampai dia melupakan apa yang perlu dia siapkan untuk dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, hadis ini memberi khabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan memberi pahala yang banyak bagi amal yang sedikit, iaitu senyum. Senyum ada perbezaan dengan ketawa. Senyum kita menunjukkan sifat muka yang manis dengan orang yang kita bertemu, orang yang kita berjumpa dengannya, kita menunjukkan raut wajah yang manis, iaitu senyum. Dan senyum adalah sedekah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada orang yang senyum. Jadi orang Melayu kita kata apa? Senyum kena pada tempatnya. Jangan senyum 24 jam. Ini orang yang bermasalah. Maka dia kena pergi periksa dirinya, adakah dia sihat ataupun tidak. Baik, yang ketiga, ada beberapa perkara yang dituntut dalam kita yang beramal, dan hendaklah kita beramal seperti amalan ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan senyum itu adalah salah satu amalan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan ketika mana tidak mampu melakukannya dengan sempurna, maka hendaklah seseorang itu berusaha mendekati kesempurnaan ketika dia melakukan sesuatu amalan. Jadi dia sebut secara umum lah dalam bab ini. Jadi wallahu alam bisawab. Saya ingat setakat itu dulu dapat saya kongsi bersama sedikit ilmu yang luas dalam bab ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sentiasa melontarkan senyuman kepada saudara kita, dan senyuman kita itu menjadi sedekah dan menjadi sesuatu yang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menjadi hamba Allah yang mendapat kemurkaan Allah disebabkan terlalu banyak kita ketawa, sehingga boleh menyebabkan hati kita keras dan dimatikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-Nya yang tidak boleh menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa pun ketawa dan senyum dan ketawa ni tidak kita boleh berlebih-lebihan dalam perkara ini. Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya kongsi bersama sedikit apa yang dapat saya sampaikan berupa petunjuk Nabi dan apa yang dijelaskan oleh para ulama di kalangan para sahabah dan juga di kalangan ulama-ulama yang mensyarahkan hadis-hadis ini. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmu. Jadi saya sudah ingin tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.